sana, tak payah. Tak payah jadi terpaling. Macam geng-geng PAS ni tak payah. Alright? Okay. Now, cerita tentang padu pula. Rafizi elak tercicir bantuan kerajaan daftar padu. Sebanyak 4,752 kawasan di Malaysia belum diliputi pendaftaran padu dan berisiko keciciran. Maklum Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebanyak 5.43 juta individu telah mengemas ini data sehingga 17 Mac pukul 11.59 malam. Bagaimanapun sebanyak 4,752 kawasan belum lagi mengemas kini dan data tersebut saya ada. Saya ada data tersebut, cuma saya tak boleh nak tunjuk sebab data ada yang terlalu banyak. Saya ada data tersebut. 4,752 telah dikenal pasti, di mana kawasan tersebut tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah padu maupun apa-apa program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Antaranya adalah kampung saya. Kampung saya di zon 9, Kampung Semariang. Zon 9, Kampung Semariang. Di Petrajaya tu je lah tinggal. Yang lain tu semua dah berdaftar dengan padu. Tetapi di Petrajaya zon 9 itu saja. So saya harap YB Hasidah tolong ambil tindakan. Zon 9 Semeriang Batu. Zon 9 Semeriang Batu. Dia banyak lagi negeri-negeri di Sarawak, Sabah. Ada lebih kurang 4,000 lebih. Rafizi menggesa orang ramai mendaftar dan mengemas kini padu sebelum tarikh 31 Mac untuk mengelakkan risiko keciciran berterusan. Anda mungkin tidak akan mendapat bantuan kerajaan Anda mungkin tidak mendapat bantuan kerajaan sebelum ini. Kini, walau peluang itu telah dibuka kerana data anda tidak dikemas kini. So mungkin sebelum ini anda tak dapat bantuan, kan? Mungkin kerana ada company lah, apalah bekerja dengan company yang gaji besar, tapi rupanya sekarang dah tak bekerja lagi, contoh. Tapi sebab dia tak dikemas kini, so dalam data tu dia assume anda masih lagi bekerja dengan company besar. Jadi masalah lah. So Selangor mencatatkan 1,282 yang belum diliputi, diikuti wilayah persekutuan 992, Sarawak 765 dan Sabah 620. Antara contohnya adalah PPR, perumahan, kondominium, pangsapuri, rumah kos rendah, kuartus, rumah kedai, rumah air atau rumah panjang dan rumah sesebuah. Ada juga saya tengok kuartus tu antaranya adalah kuartus tentera Marine. Kuartus Marine saya tengok yang tidak lagi berdaftar dengan padu. So YB, ketua kampung, kawasan-kawasan, KRT tolong ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk mendaftarkan padu di kawasan tersebut dan untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Okey. Okey, ni yang terkini tentang Mitra, tuan-tuan. Mitra ni adalah Indian community punya. Baik. NGO Masyarakat India tuntut Aaron letak jawatan. 3 NGO menggesa Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang meletak jawatan setelah dia gagal mengendalikan unit transformasi India atau Mitra. Pasukan Tindakan India Malaysia, Pasukan Petugas Pekerja Malaysia Singapura dan Revolusi India Masa Depan dalam Pendidikan FIRE turut juga menyerahkan memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri. Aaron tak minat ke? Kalau tak minat, dia kena letak jawatan, kata pengurusi kepada 3 NGO terbabit. Turut hadir adalah Ahli Parlimen Kelang, V. Ganabatiru dan kira-kira 30 masyarakat India. Pada 13 Mac lalu, Aaron memberitahu Dewan Rakyat bahawa dia tidak jelas apabila Mitra dipindahkan ke kawasan ke bawah kementeriannya. Katanya di dalam handset, saya tidak jelas, saya tidak tahu tujuan Mitra dan saya perlu berlaku adil kerana saya tidak berminat, katanya. Malam tadi Malaysia Kini menghubungi Setiausaha Akhbar Aaron, Satish Kumar Sangkar yang memberitahu bahawa orang ramai tersalah faham apa yang dikatakan oleh Menteri Terbabit. Maksudnya bukan tentang kurang minat tetapi kepentingannya, kata Satish. Mengulas lanjut, Dayalan berkata jika benar Aaron menganggap Mitra tidak penting, sikap itu jauh lebih teruk berbanding jika tidak berminat terhadap unit berkenaan.
Justru Dayalan mendesak agar mitra diletakkan di bawah JPM. Dia juga mengkritik pelawaan dibuat kerajaan kepada Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan juga Dominic Lau untuk menghadiri sesi libat urus mengenai mitra. Apa tujuan jemput Hadi, Muhyiddin, Lau? Semua orang datang memberi idea tentang mitra ke? Pertama sekali, apa yang mereka tahu tentang sentimen orang India? Soalnya. Dayalan seterusnya mengecam tindakan Aaron merujuk kepada unit pengurusan prestasi dan penyampaian atau pemandu berhubung mitra. Dia mendakwa pemandu sebagai perunding yang berpangkalan di Sarawak tidak tahu mengenai isu yang membabitkan masyarakat India. Katanya, pemandu gagal melaksanakan 2 program sebelum ini iaitu My Atom dan My Tukar. Mitra yang asalnya dikenali sebagai unit pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India, SIDIC, yang diwujudkan pada 2014 di bawah JPM dan Perdana Menteri ialah Najib Razak. Selepas PH membentuk 2018, SIDIC dinamakan Mitra dan dipindahkan kepada Kementerian Perpaduan. Sebelum dipindahkan semula ke JPM oleh Ismail Sabri. Pada tahun lalu, Perdana Menteri mengambilkan semula mitra Kementerian Perpaduan dan langkah tersebut dikecam sebagai penurunan taraf untuk unit berkenaan. Anwar mewajarkan peralihan kepada Kementerian Perpaduan yang mengatakan kerajaan telah membersihkan mitra dengan amalan tabik urus yang ketat memastikan tidak salah guna kuasa atau salah laku. Okey. Saya tahu banyak yang kau tahu saya tahu SIDIC SEDIC tu. Saya tahu pemain-pemain di dalam SIDIC zaman Najib dulu. Saya tahu juga apa yang berlaku di dalam SIDIC. Saya ada personal experience tentang SIDIC ni, tapi good experience lah, good experience, dan thank you kepada SIDIC yang dulu memberi saya peluang untuk memberi kursus kepada masyarakat India. Saya pernah juga dijemput oleh SIDIC untuk memberi kursus kepada masyarakat India, and for me that program was good lah. Cuma dia tidak diteruskan selepas itu. Tetapi saya memilih untuk meneruskan program itu kerana saya berpendapat bahawa kita perlu membantu semua lapisan masyarakat yang memerlukan, terutama golongan-golongan yang terkebelakang. Dan SIDIC pada masa itu mengadakan program khas untuk golongan India B40, kan? Berabuk tuan-tuan. Golongan India B40, dan saya terus setuju kerana bagi saya itu juga kontribusi saya sebagai rakyat Malaysia untuk memberikan sedikit ilmu saya kepada usahawan masyarakat India yang B40. So itu di bawah SIDIC pada waktu itu. Dan disebabkan program itulah saya nak cerita pada hari ini, kan. Nak cerita ke tak? Tak apalah, saya tak cerita lah. Adalah satu peristiwa yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang. Peristiwa yang sangat baik. Cuma saya tahu apa yang berlaku dalam SIDIC. Saya tahu apa yang what happened, what transpires, kegagalan dia bagaimana, penyalahgunaan dana dan sebagainya. I know who's involved dan benda-benda macam itulah. Cuma bila dia dipindahkan dan dipanggil, itulah, tak tahulah tuan-tuan, sebab Menteri Perpaduan ni diletakkan kepada orang GPS, kan, kepada orang Sarawak. Dia mungkin faham tentang fenomena Sarawak, tetapi bila mitra diletak bawah dia, mungkin dia tak faham dengan komuniti masyarakat India. Di Sarawak ni, masyarakat India kalau ikutkan yang betul-betul anak Sarawak 0%. Betul-betul anak Sarawak lah. Tapi yang sekarang ni tinggal dah bermastautin sebagainya, ada peratusan dia lah dah mula meningkat. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, masyarakat India ni saya tengok kat dalam TV je. First time saya jumpa betul-betul orang India, masyarakat India ni di Kelang pada usia saya 18 tahun, bayangkan. Yang India mamak tu dekat India Street tu lain. Yang tu India saya anggap dah India Muslim, dah macam orang Sarawak dah. So dia lain, tuan-tuan. So itu saya kata. But then again, yang ni biar kerajaan settlekan dan kita harap dia disettlekan dengan cara baik. Tetapi kalau kata tak minat tu, for me kena explain lebih lagi lah Satesh kena explain lebih lagi lah, kan. Kalau tak nanti orang akan salah anggap apa sebenarnya kerajaan ni nak buat, kan. Aaron ni pandai tak pandai, kan. Yang tu kena tanya itulah orang yang dilantik tu lah, kan. Sabarlah nak kata lah. Baik, habis kat situ. Okey.